yang datang sini, ya Allah masuk percuma, kita ada sarapan pagi, makan tengah hari, dan kita ada sijil. Bagi kerajaan kita ada sijil. Masuk dalam 10 hari kerja, 7 hari kerja khusus. Di dunia mereka tu, penting mari kita faham agama. Alhamdulillah. Masuk percuma masuk percuma insya-Allah. Baik, habis. Faham? Hello. Anggap faham tu. Kenyang, pening. Ngaji pening. Nah, ya, kita betul sekali ngaji nak faham. Okey, 70. Fardu mandi wajib 3 perkara. Fardu mandi wajib 3 perkara. Rukun. Fardu sini kita kata rukun mandi wajib ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga menyampaikan air atau meratakan air kepada segala bulu-bulu dan juga kulit. Yang pertama, niat. Iaitu meniatkan oleh orang yang berjunub mengangkat janabah. Niat angkat janabah atau mengangkat ada besar. Saja aku berjanabah. Saja aku mengangkat janabah. Saja aku mengangkat ada besar. Atau mengharuskan fardu sembahyang ataupun niat dia saja aku mengharuskan fardu sembahyang atau fardu mandi ataupun saja aku mandi wajib. Boleh tak niat itu? Okey, atau saja aku menunaikan fardu mandi. Atau mandi yang difardukan, fardu mandi. Saja aku fardu mandi pun boleh. Jangan kata saja aku nasi mandi. Lain. Itu nasi mandi. Ya, dia panggil Melayu nasi mandi. Nasi pula mandi. Mandi wajib. Jangan silap. Atau mandi yang difardukan atau mandi wajib. Mandi yang wajib. Saja aku mandi yang wajib. Saja aku mandi wajib. Saja aku mengangkat ada besar. Itu sama lah. Yang penting lintah niat dalam hati tu. Bab niat, an-niyatu mahalluhal qalba. Niat tu dalam hati. Kalau je sebut dengan mulut tu, sebut dengan mulut tu sunat. Tapi hak lintah niat dalam hati tu, pada ketika air sentuh dengan kulit tu, tu dikira niat mandi wajib. Keterangan. Tiada memadai dengan niat mandi semata-mata. Tak cukup dengan niat mata-mata. Dia tengah tengok TV, saja aku mandi wajib. Mana boleh. Tak, dia tengah bawa kereta, saja aku mandi wajib. Mana boleh, kena mandi juga. Mesti ada perbuatan mandi tu. Hak niat saja tak cukup. Macam orang kata, saja aku solat fardu zuhur. Dia dah tidur, saja aku solat fardu zuhur. Mana boleh. Perbuatan dia tak seiring dengan lintasan hati. Niat ni, qasdu syai' muqtarinun bi fi'li. Kita berazam untuk melakukan sesuatu diiringi dengan perbuatan. Ada keazaman terus diiringi dengan perbuatan. Itu kita panggil niat. Adapun hak berazam tu baru nak memulakan niat. Bila bergerak tu, mana mulut dengan hati kita disertai dengan perbuatan, barulah dikira niat dan kita telah memulai amalan berkenaan. B. Perempuan yang haid dan nifas hendaklah niat mengangkat hadas haid atau nifas. Kalau hak tadi hak junub, hak keluar mani. Ni hak haid dan nifas, niat angkat haid dan nifas lah. Okey. Yang ke-C, wajib disertakan niat pada ketika awal basuh anggota. Ketika awal basuh anggota supaya dikira basuhnya tanpa wajib diulang basuhnya. Tengok. Niat ketika basuh anggota. Contoh macam ni. Kita duduk bawah pancuran air paik kan. Kita buka air, kita buka air tu, kita pun niat. Bila kita niat tu, air sentuh dengan kulit. Bukan kata mandi dulu baru niat. Tak. Niat tu ketika mana air sentuh dengan kulit. Katakan kita ambil cedok air. Kita ambil cedok air ni. Haji aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Haji aku angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Saja aku mandi janabah kerana Allah Ta'ala. Dia kata. Bila sentuh tu, tu seiring kita kata. Macam semayang juga seiring. Salih fardhu maghribi sarakaat ada makmuman lillahi Ta'ala. Saja aku salat fardhu maghrib 3 rakaat makmum kerana Ta'ala. Allah. Mulut sebut Allah, tangan angkat sunat, hati lintah niat dan badan buat. Tu dah faham bab ni. Niat tu biasa seiring. Okey. Kalau dia mandi dulu, kena air dulu. Hak kena air dulu tu tak kira lagi mandi wajib. Hak mandi wajib dalam apa bas mandi tu. Lagi mudah. Kita masuk air. Lepas tu kita pun
Masuk dalam tangkungan air tu, niat mandi wajib tu. Dalam kolam ni mudah, kalau rumah kita ada kolam besar saja aku mandi wajib, terjun. Masa terjun tu aku mandi wajib anak taklah terjun. Ingat hak sebut dengan mulut tu sunat, hak lintas niat dalam hati tu wajib, merupakan komponen daripada rukun mandi wajib. Fadal. Jika disertakan niat selepas membasuh sebahagian daripada mukanya, nescaya wajib ia mengulangi basuh ke sebahagian tersebut. Dia dah basuh muka apa semua sekali, tak niat lagi. Wajib ulang basuh muka kembali. Jadi hak dikira mula mandi wajib tu bila kita lintas dalam hati niat dan juga air sentuh dengan badan. Hak kita basuh dulu tu basuh biasa dulu. Contohnya kalau najis ataupun air mani dalam mazhab kita bukan najis. Air mani dalam mazhab kita bukan najis. Tetapi dalam mazhab Syiah air mani tu najis. Tu Syiah kot dia. Syiah bukan betul. Itu dalam mazhab kita air mani tu tak najis. Mazi najis lah. Air mani bukan najis. Tak. Tapi kita rasa apa tak selesa lah kan. Jadi kita basuh dulu kawasan tu, basuh dulu. Tu basuh biasa. Hak tu hak basuh biasa basuh menghilangkan sisa mani ke sisa mazi ke hak ada pada badan kita. Tapi bila nak mandi wajib tu niat diiringi dengan air menyentuh kulit ataupun komponen badan kita tu. Yang kedua rukun mandi wajib tu menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Najis yang mana? Darah haid tu. Tadi kan mandi wajib berkait dengan haid, berkait dengan nifas, berkait dengan wiladah. Kalau haid tu dah suci dah. Tapi ialah gesah-gesah hak tepi, hak kering, hak apa ke ada kat situ. Tu menghilangkan najis. Ataupun kalau mani tu kita basuhlah dulu. Mani tu walaupun mani tak najis sekalipun kita basuhlah dulu. Iaitu menghilangkan najis yang terdapat pada badan. Menurut pendapat yang dirajihkan oleh Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini pengarang bagi kitab Al-Muharrar. Ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia boleh memahami pernyataan Imam Syafi'i melalui semua kitab Imam Syafi'i, boleh menganalisis dalil dan juga mengeluarkan pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Imam Rafi'i. Dan mari pula Imam Nawawi pula ada kekuatan yang lebih daripada Imam Rafi'i. Itu bila pandangan dalam mazhab Syafi'i dipersetujui oleh Imam Nawawi dan Rafi'i itu dikira sebagai pandangan yang kuat. Dalam mazhab Syafi'i ada dua syekh dalam mazhab kita, Imam Rafi'i dan Nawawi. Tapi bila berbeza pandangan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, maka hendaklah kita ashabul Syafi'i ataupun pengikut mazhab Syafi'i ini mendahulukan pandangan Imam Nawawi ke atas pandangan Imam Rafi'i. Fa idza ta'arada baina Nawawi wa Rafi'i qaddima Nawawi 'ala Rafi'i. Bila bertemu pandangan antara Imam Nawawi ke atas Rafi'i, didahulukan pandangan Imam Nawawi ke atas Imam Rafi'i. Kenapa? Kerana keboleh dayanya untuk memahami, menganalisis, membanding dan mengeluarkan natijah hukum daripada pernyataan ulama mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita pun luas, dalam mazhab kita panjang berbincang. Panjang dalil, hujah dan ada tingkatan-tingkatan perbezaan pandangan ulama. Pun tak habis nak teraka, apatah lagi kita nak pergi mazhab-mazhab lain. Apatah lagi kita nak ikut orang yang tanpa mazhab. Orang yang tanpa mazhab. Apatah lagi kita nak ikut ustaz-ustaz selebriti. Imam muda. Ataupun PU, pencetus ummah. Tanya hukum, jawab mengaku. Mana boleh. Tuan-tuan tahu, astro ni asalkan glamour, asalkan dapat duit, dapat petajaan, dia akan buat program-program reality tu. Pencetus ummah tu ikut model Akademi Fantasia, ikut model One in a Million, ikut model Amerika. Nak lahirkan artis, penyanyi, penari, kaki joget, kaki lara, nak ibu Allah tu, buat program reality. Nak lahirkan ustaz, tak boleh buat program reality itu. Tapi kerana duit, kerana glamour, kerana nak dianggap sebagai menjaya agama, isu agama pun buat program secara reality. Zalim tu. Tak betul astro.
Stroke bukan yang betul. Sebab tu dia lepeh. Tak betul. Tak betul. Bukan idea Nasilatul Mustaqim, dia lepeh. Tunjuk apakah kebar ke, syekh ke, ustaz ke, mursyid ke. Tapi perangai macam artis. Kita ustaz ni kena tunjuk disiplin ustaz. Jangan tunjuk macam artis. Patut artis pula mengadili. Orang ni imam muda ke, ni juara ke, tersingkir ke. Artis pula mengadili. Orang ni boleh suku akhir, separuh akhir ke, mantap ke apa ke semua. Huyo. Apa tu? Sama sekarang. Lepas tu bila dapat nama imam muda ke, PU ke, jadi selebriti, orang panggil, ustaz nak panggil ustaz macam mana ni? Berapa bayaran? Ana biasanya 5,000 share. Tapi boleh lah nego tintong lak kali lak 64,000 boleh lah. Itu Semenanjung. Kalau kos Sabah Sarawak naik lagi. Sebab hotel dan juga transport. Transport hotel nak pergi ceramah kau semua tu pergi balik. Dan tiket kapal terbang. Jadi Sabah Sarawak mahal sikit je. Tertakluk pada terma dan syarat. Orang sekarang ni lagi lemah letak gegar. Lagi lemah letak gegar. Itu lah. Ada 2-3 orang sahabat-sahabat kita yang masuk program realiti ni ikhlas guna disiplin ilmu. Tapi ramai yang ngaru. Jawapan tu tak ada lain pun. Jawab ikut mazhab. Mengikut pandangan ulama berselisih pandangan. Bolehkah darah ni kita derma kepada bukan Islam? Boleh. Boleh dia. Ulama, jumhur ulama, darah kita orang Islam boleh derma untuk orang Islam, untuk kafir tak boleh. Apa nak derma darah untuk orang kafir? Hatta derma organ pun, derma organ dalam mazhab kita Syafi'i haram derma organ. Walaupun orang Islam pada Islam. Itu juga pandangan jumhur ulama, haram derma organ. Tapi majlis fatwa ni cari pandangan-pandangan lain lah, kerana kepentingan masa kini lah, kerana soal kemanusiaan lah, kerana macam-macam lah. Akhir sekali harus difatwakan. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau ikut mazhab jumhur ulama pun tak boleh derma organ tu. Kalau anak kita dilahirkan satu hati je, anak kita dilahirkan satu buah pinggang je, nak macam mana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah cipta sebaik-baik dah. Kita terima tu, itu daripada Allah. Anak kita dilahirkan tak ada kepala. Tak ada kepala. Anak kita dilahirkan mata sebelah, dia kata. Terima macam mana? Dan kalau kita beri mata, atau Ustaz Zamir mati beri mata ke dia, mata dia tu hak dia guna Ustaz Zamir tu dia buat maksiat pula. Sebab maksiat pula. Dia tengok suami kuncit sotong. Sudah. Kita pula dalam kubur ni tersiksa. Dengan sebab mata kita tu orang guna buat maksiat. Kamu boleh kita rawat orang. Allahu Akbar. Pihak Majlis Fatwa Kebangsaan kata harus derma organ. Saya pegang mazhab Syafi'i. Saya pegang mazhab jumhur ulama. Derma organ hukumnya haram. Derma darah orang Islam. Lepas tu tabung darah tu ia kena ada 2 kaunter. Satu kaunter untuk derma darah Muslim, satu kaunter untuk derma darah bukan Muslim. Baru cuma sikit. Tu. Kerana darah bukan Muslim mesti baik bakar. Minum arak lah, makan tu lah, makan ni lah, apa ke semua lah. Boleh campur dengan darah orang Islam. Allah. Satu lagi, darah, daging, tulang, belulang, komponen organ kita ni jadi saksi dengan Allah. Jadi barangkit dengan Allah. Tengok Atan Tuya tu. Orang bunuh dia dah. Boleh. Jahat boleh 2 orang. Tak. Pergi tembak dengan pistol. Pergi kat puncak Allah. Masuk lautan. Tembak dengan pistol. Dah mati. Nak hilangkan barang kes ni. Bunuh ni. Ambil bom C4. Letak. Pum. Letuk hancur. Tulang belulang. Kutip tulang belulang. Daging sepah. Bawa kes mahkamah. Bawa kes mahkamah. Kalau kita tengok kes Hero dengan Atan Tuya dengan Azilah tu, daging tulang belulang buat kes mahkamah. Akhirat. Tulang belulang, daging, urat kita, darah kita jadi barang kes di akhirat. Ada berani? Ni yang main mudah nak derma, nak sedekah kat orang main-main je. Ambil buah pinggang aku lah. Ambil. Habis buah pinggang, ambil buah pula, buah mangkuk. Mangkuk apa? Mangkuk hayun. Enggak mudah kita nak buat benda gitu. Allah beri saksi dia pada kita. Sebab tu saya sebut mata, tangan, kaki, telinga, kulit, urut, kemaluan, akal, nafsu. Ni saksi dia Allah beri. Kejap ya hidup. Dalam kubur lagi lama. Hidup kita dunia kejap ya. Dalam kubur lagi lama, Abik. Dalam kubur lagi lama. Pada mahsyar lagi lama. Syurga neraka kekal sampai bila-bila. Kita ni akan melalui ranjau kehidupan yang makin lama perjalanannya.
Itu penting akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu. So, masa yang sama jangan jadi Wahabi, liberal dan Syiah. Okey. Mengikut Imam Rafi'i, keterangan mengikut Imam Rafi'i tidak memadai dengan sekali basuh ke atas hadas dan najis. Sekali basuh tak boleh. Tetapi menurut Imam Nawawi dan yang rajihnya adalah memadai dengan sekali basuh saja. Kalau Imam Rafi'i kata sekali basuh tu tak cukup. Tapi Imam Nawawi kata sekali basuh cukup. Sekali basuh ni beza dengan kita siram air tak basuh, ambil air siram. Memang tak cukup. Memang najis ada lagi bau, warna rasa. Tapi kalau kita basuh sekali, basuh sentar-sentar, tak ada dah bau, warna rasa, selesai, tak lah. Walaupun sekali basuh dah mencukupi. Tapi dengan makna basuh tu. Bukan makna jiru, bukan makna siram. Kalau kita tengok anak kita kecil tak lata, kita ambil air kita siram. Dia jadi najis tu campur dengan air jadi muta najis. Jadi bernajis lah kawasan tu. Tak cukup dengan siram. Kalau basuh tu basuh lain. Okey. Dan nak jelaskan kepada kita sekali basuh tu dah cukup dah. Ini pandangan Imam Nawawi dan ini merupakan pandangan yang rajih, yang terkuat dalam kalangan mazhab Syafi'i. Yang kedua, perselisihan mereka Nawawi dan Rafi'i itu adalah dari segi najis hukmi. Jika najis aini, najis hukmi. Najis aini ni najis yang ada ketul. Najis aini najis yang ketul tu. Kalau najis hukmi ni najis yang kita tengok nampak macam ada, nampak macam kena. Ada? Macam kita kata kita kerja, kita pakai seluar. Hari Jumaat kita nak pergi sembahyang Jumaat lah. Jadi pukul 12, pukul 11 tu kita pun masuk tanah kita kencing. Bila kita kencing tu kita rasa macam air kencing kita tu tempiahnya tu mungkin kena dekat zik seluar apa ke semua kan. Kita rasa aja. Tapi tengok memang tak nampak tempiah dia tu. Ataupun ada setengah orang lelaki yang kencing bila cabang kencing dia. Cabang dua ada juga. Bila kencing cabang dua tu kita rasa tempiah yang kecil-kecil buih tu kita rasa macam kena, tapi tak terbukti kebasahan kena air berkenaan. Itu najis hukmi. Macam kita ambil air sikit kita